Assalamualaikum. Kita akan masuk satu topik seterusnya iaitu sel elektrolisis. So, apa yang kita akan belajar pada tajuk ini? Yang pertama, menghuraikan apa itu elektrolisis. Okey, menghuraikan elektrolisis sebagai elektrolisis sebatian. Okey, lebur melalui aktiviti. Kemudian kita akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous melalui eksperimen, membandingkan sel kimia dan sel elektrolisis. Sebelum ni kita dah belajar sel kimia. Okey, ini sel elektrolisis. Dan yang terakhir, menghuraikan penyaduran dan penulinan logam secara elektrolisis. Okey, ini adalah dia punya aplikasi iaitu penyaduran dan penulinan. Okey, kita pergi apa itu elektrolisis. Okey, kita dah pernah belajar sebelum ni kita dah belajar sel kimia. Jadi kita dah kenal pasti apa itu elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, jadi saya kenalkan semula lah. Okey, elektrolit dan bukan elektrolit ni dikenal pasti oleh Michael Faraday. Ni awak belajar dekat fizik. Okey, saintis ni Michael Faraday banyak kat fizik lah. Tapi dalam kimia juga dia menamakan bahan kimia yang mengkondaksikan arus elektrik sebagai elektrolit dan yang tidak mengkondaksikan elektrik sebagai bukan elektrolit. Okey, ini kita juga pernah belajar di tingkatan 4, sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, sebatian ion boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous. Sebatian kovalen tidak boleh mengkondaksikan elektrik pada semua keadaan fizikal. Jadi apa itu elektrolit? Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur dan juga ataupun larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Manakala bukan elektrolit pula bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Jadi kalau kita dah pernah belajar tingkatan 4 dulu, okay, elektrolit ni adalah sebatian ion. Manakala bukan elektrolit ni adalah sebatian kovalen. Okey, kita tengok pada pengelasan bahan yang boleh dijadikan sebagai elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, saya dah pernah kenalkan pada sel kimia dulu. Okey, saya ulang semula. So, bahan ni terbahagi kepada dua iaitu elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, elektrolit ni kebanyakannya adalah sebatian ion dan ada juga asid dan juga alkali. Sebab asid dan alkali ni juga boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, apabila dilarutkan dalam air ataupun dengan kehadiran air. Okey, dengan kehadiran air, asid dan juga alkali boleh mengion dan menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Okey, jadi sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak boleh mengalirkan arus elektrik kerana ion-ionnya terletak ataupun disusun dalam kekisi ion yang tidak boleh bergerak. Okey, dia ada ion tapi tak boleh bergerak, maka tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, tapi kalau dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous, ion-ionnya boleh bergerak dengan bebas. Jadi boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, untuk bukan elektrolit pula, memang tidak boleh mengkondaksikan elektrik dalam semua keadaan fizikal. Kerana apa? Kerana satu, memang tak ada ion. Okey, sebab sebatian kovalen memang terdiri daripada molekul yang neutral. Okey, tiada ion yang bebas bergerak. Okey, arus elektrik akan dibawa oleh ion yang bebas bergerak. Okey, kita dah kenal pasti apa itu elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, kita tengok ini. Okey, kita nak kenal lagi. Okey, elektrolit ni, kalau contohnya plumbum bromida ni, kalau tak dipanaskan, maka dia dalam keadaan pepejal. Bila dalam keadaan pepejal, tiada ion plumbum dan ion bromida yang bergerak bebas. Tapi apabila dipanaskan, okey, pepejal plumbum 2 bromida boleh melebur, maka wujudlah ion plumbum dan ion bromida yang bebas bergerak. Maka mentol ini akan menyala. Okey, mentol ni menyala maksudnya kekondisian elektrik. Ada elektrik yang dialihkan. Okey, untuk larutan aqueous, contoh di sini gunakan natrium klorida. Okey, larutan yang mengandungi natrium klorida, maksudnya bila disebut larutan maka mesti ada air H2O. Okey, jadi natrium klorida dan juga H2O. Jadi dalam ni akan ada ion natrium daripada natrium klorida. Okey, daripada air ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, daripada sini kita boleh bezalah. Leburan dia cuma ada, kalau disebut plumbum bromida maksudnya ada plumbum dan bromida. Tapi kalau dalam bentuk larutan aqueous dia mesti ada air tu. Air tu juga akan menjadi
ion, iaitu ion hidrogen dan ion hidroksida yang bebas bergerak. Maka mentol ni akan menyala menunjukkan kekonduksian elektrik. Okey, jadi kesimpulannya, elektrolit contohnya adalah pelambung 2 bromida dan juga natrium klorida. Yang bukan elektrolit asetamida contohnya dan juga glukosa. Untuk pelambung 2 bromida adalah sebatian ion, begitu juga dengan natrium klorida. Dan jenis zarahnya adalah ion lah. Kita tengok yang elektrolit dulu. Kekonduksian elektrik dalam pepejal tidak boleh kerana ion-ionnya tidak bergerak. Tidak bebas bergerak. Tapi kekonduksian dalam leburan, natrium klorida boleh, pelambung 2 bromida pun boleh. Untuk larutan aqueous, pelambung 2 bromida ni tak larut. Kita pernah belajar tingkatan 4 dulu, garam larut dan garam tak larut. Pelambung 2 bromida ini adalah garam tak larut. Jadi kita boleh nak tengok contoh yang larutan, kita boleh tengok natrium klorida lah. Jadi kesimpulannya, pelambung 2 bromida dan natrium klorida ni, mana yang boleh mengkonduksikan elektrik itu maksudnya mempunyai ion-ion yang bebas bergerak. Untuk asetamida dan glukosa, kedua-duanya adalah sebatian kovalent terdiri daripada molekul neutral. Tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal, leburan ataupun aqueous. Tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan fizikal. Kerana apa? Kerana tiada ion bergerak bebas, atau kita boleh katakan kerana wujud sebagai molekul yang neutral. Jadi itu adalah kesimpulan bagi elektrolit dan bukan elektrolit. Apa beza elektrolit dengan konduktor? Ini jadual ini menunjukkan perbezaan antara elektrolit dan juga konduktor. Kita tengok konduktor, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan, tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Tidak mengalami perubahan kimia. Manakala elektrolit boleh mengkonduksikan elektrik dalam leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia. Dia mengalami perubahan kimia. Itu beza elektrolit dengan konduktor. Konduktor juga bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik tanpa penguraian berlaku. Dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Ini kita boleh tengok balik tajuk tingkatan 4 dulu. Ikatan logam. Nanti kita tunjuk sikit lah. Saya tunjuk sikit. Kekonduksian elektrik semakin berkurang apabila suhu meningkat. Ini untuk konduktor. Contoh konduktor adalah logam dan grafit. Grafit ni macam karbon lah. Samalah macam karbon. Untuk elektrolit tadi yang mengalami perubahan kimia, apabila dalam keadaan leburan atau aqueous, bahan mengalirkan arus elektrik dan mengalami penguraian kepada unsur juzuknya. Maksudnya kalau natrium klorida, dia akan jadi natrium dan juga klorin. Dia akan pecah kepada unsur juzuknya lah. Nanti kita akan tengok banyak lagi dalam elektrolisis. Yang seterusnya lah. Dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Tadi konduktor cerita pasal elektron, tapi dalam elektrolit adalah ion. Kekonduksian elektrik semakin bertambah bila suhu meningkat. Kenapa? Sebab ion-ionnya lagi bebas bergerak berbanding dengan kekonduksian elektrik dalam konduktor tadi. Contoh elektrolit adalah sebatian ion serta asid dan juga alkali. Jadi tadi cerita pasal konduktor tu kan. Ini ada cerita tentang tajuk tingkatan 4 tahun lepas. Ikatan logam. Kenapa ni logam ni adalah konduktor? Tapi dia bukan elektrolit lah. Sebab dalam keadaan pepejal lah. Maksudnya dalam keadaan pepejal. Ikatan logam ni adalah daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dengan ion logam yang bercharge positif. Beza dengan sebatian ion atau ikatan ion, itu daya tarikan elektrostatik antara ion-ion yang berlainan charge. Dia bezalah. Jadi ikatan logam terdapat dalam semua jenis logam. Dalam keadaan pepejal, atom logam yang tersusun rapat dan teratur, ni yang kita panggil kekisi tu kan. Atom logam menderma elektron valen dan dinyah setempatkan, menyebabkan ion positif terbentuk. Ni awak kena cek balik lah. Tahun lepas kita dah belajar tentang ikatan logam ni. Apa itu elektron yang dinyah setempat kan?
elektron valens yang bergerak bebas melalui struktur logam dan tidak dimiliki oleh mana-mana atom ataupun mana-mana ion logam. Dan lautan elektron adalah elektron yang dinyah setempatkan bergerak bebas di antara ion logam apabila petala valens bertindih. Saya cerita balik ni bukan nak ajar balik, tapi nak supaya awak boleh ada pernah belajar tahun lepas, dan kalau tak ingat kena cari balik lah macam mana berlakunya elektron yang dinyah setempatkan dan lautan elektron. Saya bagi gambaran macam ni lah. Kenapa pepejal boleh mengkonduksikan elektrik? Pepejal logam. Ini adalah konduktor lah. Apabila arus elektrik dibekalkan, elektron akan bergerak bebas dalam struktur logam. Seperti kuprum akan membawa charge daripada terminal negatif ke terminal positif. Elektron logam dinyah setempatkan di dalam lautan elektron dan dapat mengkonduksikan elektrik. Ini apa yang berlaku dalam konduktor. Ini cerita pasal konduktor, ikatan logam. Tapi saya tak nak cerita banyak untuk ikatan logam ni, awak boleh cari sendirilah. So saya nak cerita tentang elektrolisis. Kita akan fokus pada elektrolit ni, tajuk elektrolisis. So kita tengok elektrolit lah. Apa itu elektrolisis? Elektrolisis adalah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila elektrik dialihkan. So mesti ada arus elektrik. Kalau tak ada arus elektrik, tindak balas kimia yang berlaku tu dia tak akan pecah pada unsur juzuknya lah. Elektrolisis adalah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan ataupun aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus mengalir melaluinya. Contoh kalau saya ada aluminium oksida. So apa unsur juzuknya? So bila ada elektrolisis, dia akan jadi aluminium dan juga oksigen. Itu maksudnya dia kembali kepada unsur-unsur dia. Aluminium oksida akan jadi aluminium dan oksigen. Jadi elektrolisis ni kita akan kaji ada dua. Satu elektrolisis leburan, satu lagi elektrolisis dalam larutan aqueous. Untuk larutan aqueous nanti kita akan belajar ada 3 faktor, iaitu nilai E0, kepekatan larutan dan jenis elektrod. Jadi apabila arus elektrik dialihkan melalui elektrolit, ion-ionnya bebas bergerak. Kita ada N-ion iaitu ion negatif. N-ion akan bergerak ke anode. Dan cation ni ion positif, akan bergerak ke kathod. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan anode dan kathod dalam elektrolisis ni? Semasa proses elektrolisis dijalankan, tindak balas redox berlaku pada anode dan kathod. Sebenarnya kita dah tahu anode adalah elektrod yang berlakunya tindak balas pengoksidaan, dan kathod adalah elektrod tempat berlakunya tindak balas penurunan. Kita akan tambah sikit. Untuk elektrolisis, anode ni akan disambungkan kepada terminal positif bateri. Dalam sel kimia dulu tak ada bateri, tapi dalam sel elektrolisis ada bateri. Maka anode adalah elektrod yang disambung pada terminal positif bateri. Manakala kathod adalah elektrod yang disambung kepada terminal negatif bateri. Nanti saya akan cerita lagi lah yang ni. Jadi apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis maksudnya kita nak tengok radas dia lah. Sel elektrolisis adalah suatu susunan radas yang terdiri daripada 2 elektrod. 2 elektrod ini bukan 2 elektrod logam. Sebelum ni dalam sel kimia 2 elektrod logam yang berbeza, tapi ini adalah 2 elektrod lengai. 2 elektrod lengai, ataupun nanti kita akan tengok dalam larutan aqueous dia ada logam jugalah, tapi tak sama macam sel kimia. Kita tengok kemudian lah. Tapi dia ada 2 elektrod yang dicelup ke dalam elektrolit dan menghasilkan tindak balas kimia apabila disambungkan kepada bateri ataupun sumber tenaga. Jadi perubahan tenaga dalam sel dalam elektrolisis ni adalah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Ada tenaga elektrik baru tindak balas kimia berlaku. Berbeza dengan sel kimia dulu, tindak balas kimia menghasilkan tenaga elektrik. Tapi yang ini dia lain. Jadi kena ingatlah perubahan tenaga dalam sel elektrolisis. Jadi macam tu.
Okey, perubahan tenaga dalam sel elektrolisis, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, jadi nampak kan? Okey, jadi inilah contoh susunan elektrolisis, sel elektrolisis. Okey, sel elektrolisis terdiri daripada ada bateri, mesti ada bateri lah. Kalau tak ada bateri ataupun sumber tenaga, itu bukan sel elektrolisis. Okey, sel elektrolisis mesti ada bateri ataupun sumber tenaga elektrik. Okey, kemudian kita ada elektrod. Kebanyakan kita akan guna elektrod karbon atau platinum. Okey, nanti beza sikit lah dalam larutan aqueous tu ada faktor jenis elektrod tu dia ada lain sikit. Tapi biasanya kita akan guna karbon. Okey, karbon lah yang paling biasa. Alright. Kemudian ada leburan, elektrolit ataupun elektrolit dalam bentuk larutan aqueous. Itulah yang paling simple sekali bagi sel elektrolisis. Jadi apakah dia punya kronologinya? Okey, konduktor akan dicelupkan. Konduktor tu elektrod. Okey, akan dicelupkan ke dalam elektrolit yang mengalirkan arus elektrik ke dalam dan keluar daripada elektrolit. Okey, itu konduktor. Satu konduktor tu akan alirkan ke dalam ataupun keluar. Okey, ke dalam dan keluar lah. Dua-dua ada. Jadi kita ada kathod. Kathod adalah elektrod yang disambung kepada terminal negatif bateri. Okay, bila dia sambung pada terminal negatif bateri, nanti dia akan bercharge. Okay, dia akan bercharge negatif. Okay, anode adalah elektrod yang disambung pada terminal positif bateri. Maka dia adalah bercharge positif. Okay, dan anion akan bergerak. Okay, dia tertarik dan bergerak ke anode. Kenapa anion? Anion ni negatif. Dia akan tertarik ke anode. Anode tadi terminal yang bercharge positif. Okay, dan cation adalah ion positif. Okay, yang akan tertarik ke kathod. Sebab apa kathod? Sebab kathod tadi terminalnya bercharge negatif. So, negatif akan tarik yang positif lah. Okay, dan sebaliknya. Okay, ini adalah sedikit tentang sel elektrolisis. Dan kita dah berkenalan lah dengan sel elektrolisis. Okay, untuk video seterusnya, kita akan masuk sel elektrolisis leburan.